Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan tengok subtopik yang kedua di bawah unit 1 pendidikan kesihatan, iaitu penyalahgunaan bahan. Sebelum kita pergi lebih lanjut lagi, kita fahamkan dulu apa yang dimaksudkan dengan penyalahgunaan bahan. Bahan dekat sini ialah bahan-bahan yang terlarang. Awak baca dekat bawah ni, penyalahgunaan bahan terdiri daripada aktiviti menghisap rokok, termasuk vape, menghidu gam dan mengambil dadah seperti syabu, ganja dan pil khayal. Penyalahgunaan ni pula ialah bila awak menggunakan bahan-bahan terlarang ni dengan cara yang salah. Saya bagi contoh, awak tak sihat, awak demam, awak pergi ke klinik, awak pergi ke hospital, awak pergi ke farmasi, awak akan diberi ubat. Ubat tu ialah sejenis dadah. Tapi bila awak ambil pada masa yang betul, maksudnya masa awak tak sihat dan dalam kuantiti yang betul, itu tiada masalah. Walaupun awak ambil dadah, itu tiada masalah. Itu ialah penggunaan yang betul. Penggunaan yang salah ataupun penyalahgunaan ni ialah bila awak sihat tapi awak ambil ubat dalam kuantiti yang banyak. Itu akan jadi penyalahgunaan bahan. Kita dah faham maksud penyalahgunaan bahan. Awak tengok standard pembelajaran. Apa yang awak perlu tahu dalam tajuk ni? Yang pertama, memahami kepentingan mematuhi peraturan dan undang-undang penyalahgunaan bahan. Yang kedua, membincangkan implikasi menyalahi peraturan dan undang-undang penyalahgunaan bahan kepada diri serta keluarga. Dan yang ketiga, menjana idea kepentingan pematuhan peraturan dan undang-undang. Kita tengok yang pertama. Iaitu kepentingan. Kenapa pentingnya untuk awak tahu tentang penyalahgunaan bahan ni? Yang pertama sekali, awak ni remaja. Awak baca yang pertama ni, golongan remaja ialah golongan dalam lingkungan umur antara 13 hingga 18 tahun. Sekarang ni pendengar saya ialah pelajar-pelajar tingkatan 3 berumur 15 tahun. Jadi awak ialah golongan remaja. Jadi golongan ini merupakan golongan yang memegang pucuk pimpinan negara kita pada suatu masa nanti. Awak tak tahu, mungkin kawan yang duk bergelak sakan dengan awak dalam kelas sekarang ni, mungkin satu hari nanti dia akan jadi menteri, kita tak tahu kan. Jadi remaja-remaja sekarang dekat sekolah sekarang ni mungkin akan memegang pucuk pimpinan negara suatu masa akan datang. Jadi penting untuk awak tahu tentang penyalahgunaan bahan ni. Jadi kita mestilah mengambil inisiatif untuk melindungi diri remaja daripada ancaman penyalahgunaan bahan. Pada lingkungan umur ini, remaja mudah dipengaruhi oleh rakan sebaya untuk mencuba sesuatu yang baru. Mereka juga mempunyai naluri ingin tahu yang tinggi dan sanggup mengambil risiko untuk mengambil bahan-bahan yang berbahaya. Jadi remaja ni dia senang terpengaruh dengan kawan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, dia suka nak mencuba benda baru. Jadi disebabkan dua faktor ni, saya sebagai cikgu dan orang-orang sekeliling ni perlu mengambil inisiatif untuk melindungi remaja. Awaklah melindungi awak semua daripada terlibat dengan ancaman penyalahgunaan bahan. Jadi macam mana masyarakat sekeliling awak nak buat? Yang pertamanya ialah bagi pendidikan, macam yang saya buat sekarang ni. Maksudnya saya sedang memberi pendidikan tentang penyalahgunaan bahan. Sebab apa? Sebab nak melindungi awak semua daripada penyalahgunaan bahan. Implikasi masalah penyalahgunaan bahan dalam kalangan remaja sangat serius dan merupakan satu masalah besar yang sentiasa mendapat tumpuan ramai, terutamanya pihak berkuasa. Jadi antara usaha yang dilaksanakan untuk mengatasi masalah penyalahgunaan bahan ini ialah penggubalan undang-undang untuk mengawal kelakuan dan tindakan anggota sesuatu komuniti, terutama remaja berkaitan hal ini. Sesiapa yang melanggar undang-undang akan dihukum mengikut tata cara perundangan yang telah ditetapkan. Dekat sini dia ada bagi tahu
apa yang dimaksudkan dengan salah laku jurana? Jadi salah laku jurana ini merujuk kepada perbuatan jenayah yang dilakukan oleh remaja yang berusia di bawah 21 tahun dan didakwa di mahkamah jurana. Jadi awak masih lagi di bawah umur 21 tahun. Kalau awak buat salah, awak akan didakwa di mahkamah jurana. Jadi mereka yang sabit kesalahan dikategorikan sebagai banduan muda bagi mereka yang berumur 18 hingga 21 tahun. Okey, remaja yang berusia di antara 13 hingga 18 tahun awaklah dikategorikan sebagai banduan jurana dan remaja yang berusia di bawah 13 tahun dikategorikan sebagai pesalah kanak-kanak. Itu sekadar maklumat tambahanlah untuk awak. Okey. Kita tengok apa implikasi penyalahgunaan bahan terhadap diri awak sendiri dan keluarga awak. Okey, yang pertama, penyalahgunaan bahan ni bertentangan dengan ajaran agama lah. Okey, tiada agama yang menggalakkan penyalahgunaan bahan. Awak agama apa pun semuanya meminta awak ataupun meminta awak, mendidik awak untuk mengelakkan diri daripada terlibat dengan penyalahgunaan bahan. Okey, yang kedua bila awak ambil kesan penyalahgunaan bahan terhadap diri ni ialah keruntuhan akhlak, mengaibkan nama baik keluarga, hilang tenaga kerja dari golongan ini. Okey, awak ingat orang-orang yang dah berusia ni tenaga dia dah tak banyak. Jadi dia mengharapkan tenaga daripada remaja-remaja, daripada awak lah, daripada orang-orang muda ni untuk menggantikan orang-orang yang dah berusia dalam sektor pekerjaan ataupun sektor-sektor lain lah. Okey, yang seterusnya ni ialah gagal dalam pelajaran, terdedah kepada penyakit dan gejala sosial yang lain, dan yang terakhir tersisih daripada keluarga dan masyarakat. Okey, kita tengok pula kesan ataupun implikasi penyalahgunaan bahan terhadap masyarakat dan negara. Yang tadi tu kepada diri dan keluarga. Sekarang ni kita tengok kepada skop yang lebih besar pula, kepada masyarakat dan negara, iaitu yang pertama, masyarakat tidak aman dan tidak stabil. Okey, dasar-dasar kerajaan sebuah negara akan terbengkalai. Tidak ada generasi pelapis pemimpin negara. Jadi awak sekarang ni bakal pemimpin pada masa akan datang. Jadi kalau awak sendiri dah dirosakkan dengan penyalahgunaan bahan ni, kita takut kita tak ada generasi pelapis yang boleh memimpin negara pada suatu masa akan datang. Okey, yang keempat, negara mungkin dijajah sekali lagi sebab kita dah tak ada pemimpin, dan keruntuhan akhlak dalam kalangan masyarakat. Jadi ini antara 5 benda yang kita nak elakkan lah. Kita nak elakkan, sebab tu kita bagi pendidikan kepada awak tentang penyalahgunaan bahan. Okey, seterusnya ini yang terakhir lah. Yang terakhir tadi kan, kepentingan mematuhi peraturan dan undang-undang. Okey, kenapa penting untuk awak dan saya dan semua rakyat Malaysia mematuhi peraturan dan undang-undang? Yang pertama, untuk menjaga hak asasi individu. Saya ada hak saya, awak ada hak awak, binatang pun ada hak binatang, tumbuhan pun ada hak tumbuhan. Jadi semua orang ada hak masing-masing. Kita saling menjaga hak asasi setiap individu. Okey, yang kedua, memastikan individu berdisiplin. Yang ketiga, menjamin kedaulatan sebuah negara. Yang keempat, membentuk hidup bertoleransi dalam masyarakat berbilang kaum. Okey, macam yang saya cakap tadi, setiap orang ada hak dia. Jadi bila kita saling menjaga hak satu sama lain, kita boleh hidup dengan bertoleransi dan aman damai antara semua kaum. Jadi yang kelima, menjamin ketaatan rakyat. Lepas tu yang keenam, memastikan rakyat hidup bersatu padu, menjamin keselamatan dan keamanan negara, membentuk sistem pentadbiran terus dan teratur, dan yang terakhir sekali, memupuk sikap saling menghormati. Okey, itu kepentingan mematuhi peraturan dan undang-undang. Jadi bila kita perlu ada, kita kena ada peraturan ni, sebab dengan peraturan ni hidup kita lebih terurus lebih maksudnya kita ada satu guideline, satu
guideline ataupun satu apa nak sebut, satu guideline lah yang kita boleh ikut sepanjang hidup kita. Bila kita ikut yang tu, bila kita ikut guideline tu, kita boleh hidup dengan lebih selesa. Maksudnya kita bukan hidup seorang-seorang dalam dunia ni, kita ada masyarakat. Jadi bila kita ada satu guideline, bila semua orang ikut, satu masyarakat tu semua ikut guideline yang kita tentukan, yang kita dah tetapkan tu, kita boleh hidup dengan aman damai, kita boleh hidup bersatu padu, dan kita boleh hidup bertoleransi antara satu dengan yang lain. Itu pentingnya undang-undang dan peraturan. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih.